Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Aku dah beberapa hari dah tak buat video ni. Okey, jadi hari ni aku nak buat video berkaitan dengan Toyota VTS. Itu aku dah cerita kat korang tentang masalah aku terhadap Toyota VTS ni. Okey, jadi hari ni sebenarnya aku nak bincangkan atau nak ceritakan tentang apakah itu VTS dan apakah kegunaan-kegunaan dia. Jadi kalau kau berminat nak tahu, korang boleh tekan like dan subscribe. Kita jumpa sebentar lagi. Hai guys, tadi aku dah bagi tahu tentang aku nak cerita tentang VTS. Tapi sebenarnya VTS ni apa? Okey, VTS ni sebenarnya adalah satu sistem penjejak yang dicipta atau yang dipasang pada kenderaan-kenderaan milik Toyota. VTS itu sebenarnya bermaksud Vehicle Telematic System, di mana ia adalah sebuah alat yang penjejak ataupun GPS yang dipasang pada kereta ini bertujuan untuk menjejak lah ataupun untuk tujuan keselamatan kereta-kereta jenis Toyota ni. Jadi Toyota VTS adalah sejenis alat GPS yang dipasang. Jadi tujuannya adalah untuk menjejak di mana lokasi kenderaan tu, dan paling penting tujuannya adalah untuk tujuan keselamatan yang pertamalah, dan dia ada banyak lagi fungsi tujuan-tujuan yang lain. Yang keduanya, ianya digunakan juga selain untuk keselamatan, dia juga adalah alat yang digunakan untuk menjejak kenderaan, daripada dicuri. Dan korang boleh pantau kereta itu berada di mana melalui aplikasi Toyota VTS dan juga pada web, web Toyota VTS. Jadi dia punya fungsi adalah untuk korang pantau di mana kereta korang, dia berada di mana, dia berada berapa speed yang sedang dibawa. Jadi tujuan VTS ni adalah bagi memastikan kenderaan korang tu berada dalam keadaan selamat, tidak dicuri, dipandu dalam keadaan yang betul, ikut kelajuan. Itu tujuan sebenarnya Toyota VTS ni, kenapa ianya dibuat. Dan juga dia memberi bantuan ataupun amaran dan notifikasi jika kereta korang tu berlakunya kemalangan. Bila berlakunya kemalangan, kau akan dapat notifikasi dari dalam telefon. Dan juga jika dikatakan bahawa jika bateri korang lemah pun, dia akan bagi notification dalam sistem VTS ni. Jadi sebenarnya sistem VTS ni sebenarnya boleh, yang bagusnya dalam sistem ni, di mana dia bukan hanya boleh pantau satu kereta saja milik kau juga boleh pantau kereta-kereta yang dimiliki oleh ahli keluarga korang yang ada VTS ni lah. Jadi mereka boleh pantau di mana kenderaan korang. Jadi dengan ini dia memberi satu keselamatan, tapi tak ada privacy sikit lah kan. Dan Toyota VTS ni didatangkan dengan 5 tahun jaminan. Sebenarnya Toyota telah beri pemasangan percuma kepada kereta Toyota Vios yang aku beli ni, dan dia bagi 1 tahun langganan percuma lah. Tak silap aku pernah tanya kepada SA aku, untuk langganan bulan-bulan berikutnya, tak silap aku 200.5 ke 259, aku lupa lah. Itu anggaran dia untuk setahun. Untuk setahun kalau kau nak langgan atau nak renew lah dia punya VTS ni. Hari tu sebenarnya aku dah ada call VTS, tanya tentang aku punya VTS ni rosak. Daripada yang aku faham, dia kata dia nampak kereta aku berada di tempat lain, tapi dalam map apps tu di tempat lain. Jadi kat situ aku nampak sebenarnya, walaupun mungkin korang tak renew, sebenarnya diorang masih lagi boleh detect di mana kenderaan korang tu berada, sebab dia tetap ada GPS. Jadi mungkin bila kereta tu hilang, sebenarnya korang boleh minta bantuan VTS ni untuk cari kereta korang sebenarnya. Cuma fungsi-fungsi lain tu mungkin tak ada lah kot kan. Macam kau nak jejak orang tu, apps sudah expired lah. Tapi fungsi dia sebagai penjejak tu mungkin masih lagi boleh digunakan, walaupun korang sebenarnya tak melanggan pun benda tu lagi. Jadi sebenarnya siapa yang sepatutnya menggunakan Toyota VTS ni? Sebenarnya dia ni sesuai digunakan oleh orang perseorangan atau individu atau persendirian. Yang kedua adalah syarikat-syarikat. Kalau untuk orang persendirian, sebenarnya kau boleh gunakan itu menjejak atau memantau atau memerhatikan anak-anak korang yang pinjam kereta korang, kemudiannya keluarga korang. Contohnya kalau family korang sedang pergi ke balik kampung sebagai contoh, dan kemudian korang tak follow kerana ada urusan kerja, sebenarnya korang boleh pantau kat mana mereka sedang berada.
Okey, kemudiannya boleh juga pantau pasangan korang yang korang mencurigai dia. Sebenarnya kau boleh jejak dia pergi mana sebenarnya. Hari-hari balik lambat pergi mana ni sebenarnya. Okey, itu pun boleh juga digunakan oleh VTS ni sebenarnya. Okey, kemudian digunakan untuk company pun okey juga. Contohnya kau orang boleh lihat kau boleh pasang pada kenderaan-kenderaan milik syarikat korang, dan korang boleh tahu dekat mana sebenarnya pekerja korang bawa kereta ni, berapa jauh dia pergi, berapa speed dia bawa, dan kalau ada saman kau boleh semak siapa yang menggunakan kereta ni pada tarikh sekian-sekian. Jadi tingkah laku pekerja tu kita boleh tahu adakah daripada office dia pergi ke site dia patah balik terus, ataupun dia pergi merewang mana-mana. Okey, kita boleh detect. Kemudiannya kalau korang ada kereta sewa atau buat perniagaan kereta sewa, ini pun satu alat yang bagus aku rasa. Korang boleh jejak di mana lokasi kereta korang tu berada. Okey, contoh lah macam korang kalau pernah pergi Langkawi, bila kita ambil kereta di JT, pulang pun di JT, tapi JT tu agak luas lah. Di mana sebenarnya kereta korang berada. Jadi mungkin korang boleh jejak di mana sebenarnya diorang ni tinggalkan kereta korang tu. Ataupun sebenarnya kalau orang tu bawa lari kereta kau pun, okay, korang boleh tahu kat mana sekarang kereta tu berada. Kalau dia kata okay, dia declare dia nak pergi Melaka, tapi tengok asal dah berada di Kota Baru. Okay, jadi mungkin korang dah nampak, oh mungkin diorang guna bla 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 lah. Ataupun apa, kenderaan-kenderaan pelancongan ke. Okey, jadi boleh gunakan sebenarnya. Alright. Jadi apakah kegunaan VTS ni sebenarnya? Okey, pada aku pertama ialah berfungsi sebagai alat pemantau dan penjejak. Okey, dia macam iTag lah. Okey, iPhone punya tag tu kan, tapi yang tu guna Bluetooth. Dia tak boleh lah terlalu jauh jarak dia kan. Tapi yang ini dia guna satelit, okey, GPS. Jadi dia boleh mengesan di mana saja kenderaan tu berada, dan tahu di mana lokasi kenderaan. Okay, contoh kalau kenderaan tu dipinjam oleh rakan-rakan, dia kata nak pergi pinjam je, nak pergi luar daerah je, tapi tengok ini dah sampai negeri lain ni. Okay, jadi korang boleh jejak. Okay, kemudian jika kenderaan tu dicuri, kita tahu kat mana dia berada sekarang dan boleh cari. Kemudiannya lihat penggunaan. Okay, lihat penggunaannya oleh pekerja. Jika pekerja kau guna, lihat betul tak ni dia bawa pergi mana kereta ni sampai 2 hari tak balik ni, tak hantar balik. Ataupun dia bawa balik hari sebelum hujung minggu, nak pulang balik masa awal minggu. Okay, antara tengah-tengah tu dia bawa pergi mana-mana tak. Okay, itu pun boleh juga. Okay, satu lagi aku nampak dia bertujuan, okay, untuk tujuan keselamatan lah. Okay, contohnya dia beri notifikasi tentang kerosakan termasuk bateri. Okay, boleh tahu lokasi. Okay, bila ada masalah sebenarnya dalam apps tu ada talian kecemasan, kau boleh contact terus melalui apps tu. Okey, boleh juga lihat kenderaan yang lupa matikan enjin. Kalau okey, contoh nanti kalau kau buka kau punya VTS ni, sebenarnya dia ada keadaan enjin, adakah ignition dia on ke off ke. Okey, apa situasi enjin kereta. Sebab kereta keyless ni kadang-kadang kita lupa nak matikan enjin, betul tak? Okey, jadi kat situ kita boleh detect lah sama ada enjin tu dah dimatikan ke belum. Kadang-kadang ada orang tu sampai 4 jam tak matikan enjin sebab dia lupa kereta dia sebenarnya tak mati enjin lagi sebenarnya. Dia idling je. Okey, sebab ialah tak pakai kunci kan, pakai keyless sekarang ni kan. Okey, satu lagi aku rasa gini, dulu masa PKP yang awal-awal dulu kan ada kes di mana ada sebuah kereta ditemui di Highway Plus terbabas. Orang tu declare hilang, tapi sampai sekarang tak tahu kat mana orang tu. Last kali bila pekerja Plus tu bersihkan kawasan highway tu, baru didapati ada sebuah kereta yang terbabas. Okey, masa tu kan PKP. Jadi tak ramai orang mungkin berada di atas jalan raya. Jadi kereta terbabas sampai ke sudah tak tahu dia ke mana dan declare sebagai orang hilang. Tapi bila ada VTS ni, sebenarnya kita boleh jejak kereta tu berada di mana. Jadi ada juga banyak kes di mana kemalangan berlaku dan semua orang tak sedar kemalangan tu berlaku. Jadi sistem ni dapat mengesan kat mana kedudukan orang yang memandu dan kereta tu sebenarnya. Kereta tu berada di mana. Jadi itu bagusnya fungsi VTS ni untuk tujuan keselamatan. Okey, selain itu juga boleh memantau tingkah laku anak-anak lah. Sebenarnya anak-anak ni kadang-kadang yang remaja-remaja ni pinjam kereta ibu apa, okey, dia bawa jumpa kawan. Kat mana kawan dia pergi ni? Okey, sebenarnya kita boleh detect dekat mana lokasi dia, ataupun dia tak balik-balik ni pergi mana. Jadi boleh cari melalui kereta ni sebenarnya. Okey, adakah dia pergi kelab malam ke, dia pergi disco. Okey, jadi kita boleh pantau sikit lah tingkah laku anak kita tu. Okey, dengan menggunakan kereta kita tu kan.
Okey, boleh lihat di mana lokasi kereta tu berada, dan dekat dalam tu ada map tau, dekat mana lokasi tu berada dan berapa kelajuan kereta tu sedang dibawa, berapa kelajuan jalan yang sebenarnya, adakah dia melanggar kelajuan. Okey, jadi kat situ kita boleh baca data-data dia dan kat mana transit-transit yang orang tu boleh pergi. Kemudian ini bahaya sikit bagi lelaki-lelaki yang curang. Okey, ada risiko sebenarnya kalau isteri korang tahu tentang apps ni dan dia ada apps ni pada telefon diorang, dan sebenarnya diorang boleh menjejak ke mana korang pergi sebenarnya. Kalau korang kata hari ni pergi kerja, tapi kenapa ni macam kapok Dixon. Okey, jadi mungkinlah okey, kalau kau jenis selalu outstation, mungkin dia boleh jejak di mana korang pergi. Kalau betul-betul outstation mungkin no issue, tapi kalau korang outstation ke cawangan lain, itu mungkin satu masalah lah. Okey, dan dia juga memberi maklumat tentang penggunaan jarak, berapa jauh kau dah pergi untuk trip tu, dan berapa pula kelajuan yang kau bawa. Okey, mungkin kalau kau nak buat claim ke apa, kau boleh agak lah, okey, ini saya berjalan daripada ni sampai sini, okey, ni jalan perjalanan dia berapa total kilometer yang kau dah lalui. Itu semua ada dalam rekod sebenarnya, boleh check. Okey, jadi sebenarnya Toyota VTS ni sangat berguna untuk tujuan keselamatan diri, keselamatan keluarga korang, dan keselamatan kenderaan korang, dan juga termasuk keselamatan syarikat serta keselamatan rumah tangga. Okey, jadi itu aku nak kongsi tentang Toyota VTS. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum.